Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azira binti Misbah akan membentangkan mengenai pendidikan moral dan etika. Di dalam pendidikan moral dan etika ini, isi kandungan adalah saya akan membentangkan mengenai pengenalan moral dan etika. Moral dan etika dalam pendidikan, pendidikan moral dan etika menurut falsafah Islam, kepentingan moral dan etika, perbezaan pendidikan moral dan etika dahulu dan kini, perkembangan pendidikan moral dan etika di Malaysia, Akta Pendidikan 1961, pendidikan moral dan etika di Malaysia, dan kesimpulan. Pertama adalah pengenalan. Pendidikan adalah satu proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan perhubungan atau komunikasi dan interaksi di antara individu dengan individu yang lain. Sebagai contoh, seperti seorang ibu dengan anaknya atau seorang pengikut dengan ketuanya, atau ia juga boleh berlaku di antara individu dengan beberapa individu yang lain, seperti di antara seorang anak dengan kedua ibu bapa atau keluarganya, atau dengan rakan sebaya atau seorang guru dengan murid-muridnya. Pendidikan juga merupakan satu proses komunikasi dan interaksi di antara manusia dengan persekitarannya seperti sekolah, media massa, tempat tinggal, pekerjaan dan tempat bekerja serta institusi masyarakat lainnya. Oleh kerana pendidikan adalah satu proses penerimaan dan penyebaran maklumat, maka ilmu dan budaya yang tersebar secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan fizikal, sosial dan rohani manusia. Seterusnya, pendidikan juga berkait rapat dengan tingkah laku atau yang kerap kita gunakan adalah perkataan moral, dan kebiasaannya akan munculnya kenyataan itu adalah dengan itu tingkah laku tidak bermoral. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan moral dan juga mengapa sesuatu amalan atau tindakan dianggap sebagai bermoral atau tidak bermoral? Moral dipinjamkan dari perkataan bahasa Inggeris iaitu moral yang berasal daripada bahasa Latin mors yang bererti kesusilaan, adab, sopan santun dan tradisi. Moral ialah pegangan tentang baik buruk sesuatu perbuatan, sikap atau perilaku yang sejajar dengan tata susila dan juga peraturan yang dipersetujui dan diterima oleh majoriti masyarakat setempat. Sebagai contoh, dalam kalangan masyarakat, mencuri adalah satu perbuatan yang salah dan orang yang melakukannya disifatkan sebagai tidak bermoral. Menurut daripada kamus Oxford Advanced Learner, moral sebagai kesedaran tingkah laku yang betul atau yang salah, apa yang perlu dipatuhi dan juga yang ditinggalkan. Daripada kamus Dewan juga, moral bermaksud moral sebagai pegangan atau ajaran berkenaan baik buruknya sesuatu perbuatan, kelakuan dan juga sifat. Seterusnya kita masuk kepada etika. Perkataan etika berasal daripada bahasa Inggeris iaitu ethics, dan dalam peradaban barat, perkataan etika ini diambil daripada perkataan Greek iaitu ethos yang bermaksud sikap atau peribadi. Kadang-kala perkataan moral dan etika ini digunakan untuk merujuk kepada aspek yang sama dalam kehidupan seharian. Kedua perkataan ini memang sukar untuk dibezakan konsepnya. Ini kerana ia sangat berkait rapat. Ia juga merupakan menurut Kamus Dewan mentakrifkan etika sebagai ilmu berkenaan prinsip-prinsip moral atau nilai yang menjadikan pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan seperti persatuan atau profesion. Ia juga merupakan garis panduan yang harus dipatuhi oleh ahli kumpulan berkenaan. Sebagai contoh, para doktor perlu berpegang dan mematuhi garis panduan etika profesi mereka. Selain itu, etika juga merupakan salah satu bidang falsafah yang mengkaji tentang betul dan salah dalam kehidupan seharian manusia. Etika amat penting kerana ia menentukan tindak tanduk manusia. Ini kerana tanpa berpegang kepada sesuatu kod etika, Seterusnya, pendidikan moral dan etika menurut falsafah Islam. Menurut falsafah Islam, moral dan etika diistilahkan dengan akhlak yang berasal daripada bahasa Arab
iaitu perkataan akhlak ataupun al-khuluq yang bererti budi pekerti, tabiat atau watak. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahawa sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Oleh kerana itu, moral dan etika dalam Islam ni diidentifikan dengan ilmu akhlak yang bermaksud ilmu tentang keutamaan-keutamaan dan bagaimana cara mendapatkannya agar manusia terbiasa dengannya, serta ilmu tentang hal yang hina, bagaimana cara untuk menjauhinya manusia agar manusia menjauh daripada perkara-perkara yang hina. Seterusnya kita masuk kepada kepentingan moral dan etika. Baiklah, kepentingan yang pertama adalah melahirkan modal insan yang berakhlak mulia. Kepentingan moral etika dalam kehidupan manusia pada masa ini ialah dapat melahirkan modal insan yang berakhlak mulia. Individu yang berakhlak mulia penting untuk melakukan sesuatu perkara dalam kehidupan. Sebagai contoh, pada zaman kini, pelbagai isu-isu mengenai masalah sosial di kalangan remaja sekarang seperti gejala, merempit, dadah, membuang bayi dan sebagainya. Daripada situ, kita dapat lihat sebenarnya moral dan etika penting bagi mendidik remaja untuk menjadi seseorang yang berakhlak mulia ketika melakukan sesuatu. Hal ini menunjukkan nilai-nilai moral perlu diterapkan dalam kalangan remaja seperti bertanggungjawab, hormat menghormati, berdisiplin dan lain-lain. Justru, remaja perlu dididik oleh ibu bapa atau guru mengenai nilai moral dan etika dalam kehidupan sejak kecil lagi. Pembentukan akhlak penting dalam seseorang manusia untuk mencerminkan sifat dan perlakuan mereka. Seterusnya kita masuk kepada mengeratkan penghubungan dan kemesraan setiap ahli keluarga. Kepentingan moral dan etika juga ialah dapat mengeratkan penghubungan dan kemesraan setiap ahli keluarga. Hal ini demikian kerana jika setiap ahli keluarga mengamalkan nilai-nilai moral dan etika yang baik, ia secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli keluarga. Nilai-nilai yang patut diamalkan oleh setiap ahli keluarga ialah hormat menghormati, tolong menolong, kasih sayang, kebersihan dan lain-lain lagi. Misalnya, seperti yang ditegaskan oleh Muzaffar pada tahun 1980, orang Melayu, Cina dan India menilai keluarga sebagai asas sebuah komuniti, iaitu mereka sangat menekankan nilai menghormati ibu bapa, orang tua dan orang yang bijaksana. Sebagai contoh, seorang anak perlu menghormati ibu dan bapa mereka dan sentiasa mematuhi perintah dan larangan ibu bapa mereka selagi tidak melanggar peraturan agama. Melalui nilai hormat menghormati ini dapat juga mengeratkan hubungan antara anak dan ibu bapa tanpa sebarang perbalahan dan perselisihan. Seterusnya, kepentingan moral dan etika pada kehidupan manusia zaman sekarang ialah dapat mencapai misi dan visi sesebuah sekolah. Setiap sekolah di seluruh negara mempunyai misi dan visi tersendiri untuk mencapai kecemerlangan di semua peringkat. Justru, nilai moral dan etika perlu diterapkan dalam setiap guru dan pelajar untuk mencapai misi dan visi tersebut. Dalam konteks ini, pihak pengurusan sekolah terutama pengetua perlu memainkan peranan dalam membentuk nilai dan etika yang baik kepada semua pihak. Tugas pengetua ataupun guru besar ini juga bukan sekadar mentransformasi pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran, tetapi juga dengan sahsiah dan kepribadian mulia. Kuasa di antara pengetua atau guru besar dan guru adalah tidak sama. Apabila perbezaan ini wujud, maka hubungan itu adalah bersifat moral. Dalam usaha untuk melaksanakan dasar pendidikan supaya matlamat-matlamatnya tercapai, sistem tersebut memerlukan pemimpin pendidikan yang cukup cekap, adil, beramanah, berdedikasi, berdaya usaha, bertanggungjawab, berkebolehan dan juga berakhlak tinggi. Seterusnya kita masuk kepada perbezaan moral dan etika pada zaman dahulu dan juga zaman kini. Pada zaman dahulu, manusia tidak lagi terdedah dengan teknologi yang mempengaruhi perlakuan, tingkah laku, sikap dan juga nilai murni. Justru itu, mereka tidak akan terpengaruh dengan budaya-budaya asing yang sangat negatif. Masyarakat pada zaman dahulu masih mempunyai pegangan agama dan juga kepercayaan yang kuat. Seterusnya, pada zaman kini, masyarakat telah didedahkan
dengan teknologi-teknologi moden yang akan mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku masyarakat. Hal ini kerana perkembangan arus globalisasi sememangnya menimbulkan banyak keburukan kerana hal ini tidak seiring dengan nilai yang diharapkan dalam mewujudkan masyarakat yang harmoni bermula dari pendedahan di sekolah. Seterusnya kita masuk kepada perkembangan pendidikan moral dan etika di Malaysia. Yang pertama, sistem pendidikan negara bermula sebelum penjajahan British. Sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia boleh dibahagikan kepada dua pecahan iaitu pendidikan sebelum kemerdekaan dari zaman penjajahan British sehinggalah pada tahun 1956 dan pendidikan kedua selepas kemerdekaan negara pada tahun 1957. Seterusnya, pendidikan moral dan etika adalah sebahagian daripada pendidikan nilai terawal di Malaysia yang berkaitan dengan pengajian agama dan Al-Quran dalam kalangan penduduk awal di Tanah Melayu iaitu sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu. Pengajian agama ini dikelolakan oleh para ulama dengan mendirikan institusi yang dikenali sebagai sekolah pondok. Di sini jugalah penduduk tempatan mempelajari agama dan norma-norma kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, selepas kemerdekaan negara, sistem pendidikan telah digubal semula. Ketika ini, walaupun sekolah vernakular masih dikekalkan, namun berlaku penambahan yang mana tumpuan pendidikan adalah berfokus kepada memupuk perasaan cintakan negara dan bersatu tanpa mengira perbezaan fahaman dan agama. Perkara ini juga dapat dilihat dalam Penyata Razak pada tahun 1956 yang mana dalam akta ini juga menekankan perpaduan kaum dan penghasilan tenaga. Seterusnya, kita masuk kepada Akta Pendidikan pada tahun 1961 mengenai pendidikan moral dan etika di Malaysia. Pendidikan moral dan etika makin berkembang dengan wujudnya Akta Pendidikan pada tahun 1961. Menurut Lee, pada tahun 2004 menyatakan sistem sekolah di Malaysia telah mengalami perkembangan yang sangat besar dan juga cepat pada dekad yang ke-1960-an yang mana banyak lembaga keguruan dibuka dan pengambilan guru adalah tinggi. Pada dasarnya, Akta 1961 ini menjadi kerangka rujukan pelaksanaan dasar pendidikan negara sehingga digantikan dengan Akta Pendidikan tahun 1961. Akta ini dibentuk berasaskan Sosial Penyata Razak pada tahun 1956 dan Penyata Rahman Talib pada tahun 1960. Akta ini diwujudkan untuk melahirkan masyarakat majmuk yang bersatu padu. Ia juga merupakan satu mandat untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan. Dasar pendidikan persekutuan digubal dengan tujuan untuk meluburkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang akan memupuk perkembangan kebudayaan, ekonomi dan politik negara ini di samping menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kemudian ia juga menekankan bahawa hanya aspek-aspek yang berkaitan dengan tahap pendidikan dan pengajian pendidikan Islam perlu diberikan tumpuan. Kesimpulannya, berdasarkan kajian dan analisis mengenai perbezaan dan perkembangan pendidikan moral dan etika serta perkaitan antara pendidikan moral dan etika menurut falsafah Islam, jelas menunjukkan bahawa objektif pendidikan Islam dan pendidikan moral yang menekankan aspek perkembangan pemikiran, perasaan dan juga tingkah laku dapat dijadikan panduan hidup oleh pelajar untuk menjadi insan yang berakhlak. Namun begitu, pada masa sekarang, selain daripada tiga dimensi tersebut, motivasi sangat penting bagi melengkapkan proses pengajaran dan pembelajaran PDP yang berkesan sama ada di peringkat sekolah maupun pengajian tinggi. Perkembangan akhlak yang sebenarnya adalah merujuk kepada perolehan nilai dan kesedaran tentang apa yang betul dan apa yang salah berdasarkan kod agama Islam yang telah ditetapkan di dalam agama Islam. Keupayaan setiap pelajar untuk membezakan antara buruk dengan baik diukur dari segi kemampuan mereka dalam memahami niat, tata susila atau peraturan masyarakat yang berteraskan nilai yang ada dalam budaya dan agama. Justru itu, untuk melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, seimbang dan harmonis, seperti mana yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, pendekatan yang sewajarnya harus diutamakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.